Sahabat Bernam, Yang Berhormat Kota Belud. Silakan. Terima kasih Yang di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya membahas belanjawan 2022, belanjawan terbesar dalam sejarah Malaysia berjumlah RM322.1 bilion. Datuk Yang di-Pertua, intipati belanjawan 2022 atas dasar keluarga Malaysia bukanlah cerminan kepada yang dibentang hari Jumaat lepas. Dalam konteks Sabah, ia tidak lebih dari belanjawan keluarga tiri Malaysia. Mana mungkin keluarga memberi hanya 5.2 bilion sahaja atau sekadar 6.8% daripada jumlah peruntukan pembangunan, sedangkan setiap tahun nilai hasil yang dikaut dari bumi Sabah adalah ratusan bilion. Sumbangan Sabah kepada KDNK nasional pada tahun 2020 adalah 10.2% daripada jumlah besar KDNK nasional berjumlah 1.34 trilion. Ini bermaksud Sabah telah menyumbang sebanyak 136 bilion ringgit kepada negara. Jika mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan Perkara 112D Jadual ke-10 bahagian 4, dalam hal Sabah, pemberian yang amaunnya sama banyak dalam setiap tahun dengan 2/5 daripada amaun yang hasil bersih yang didapati oleh Persekutuan dari Sabah itu melebihi hasil bersih yang akan didapati sedemikian oleh Persekutuan dalam tahun 1963 jika Akta Malaysia telah berkuat kuasa dalam tempoh itu seperti dalam tahun 1964, dan B. Hasil bersih bagi tahun 1963 dihitung tanpa mengambil kira apa-apa perubahan mengenai apa-apa cukai atau fee yang dibuat atau pada selepas Hari Malaysia. Hasil bersih artinya bagi maksud ini hasil yang terakru kepada Persekutuan ditolak amaun yang diterima oleh negeri berkenaan dengan penyerahkan hasil itu. Datuk Yang di-Pertua, jadi menurut kiraan saya, kalau Sabah seharusnya menerima 2/5 daripada hasil Sabah ke Persekutuan, maka Sabah sepatutnya diperuntukkan sejumlah RM54 bilion pada tahun 2021, iaitu tahun berikutnya. Peruntukan yang tersangat kecil ini tidak sepadan dengan apa yang Sabah sumbangkan dan menidakkan pembangunan terutama dalam bentuk infrastruktur. Keadaan ini memperlihatkan dua bahagian negara Malaysia yang maju dan yang mundur. Sehingga terma di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak kadang-kadang ada ketersasulan. Kalau terma ini diselami, ia amat menyakitkan hati orang-orang Borneo seolah-olah kami bukan sebahagian dari keluarga yang didendangkan. Adakah sebab itu Sabah Sarawak seakan diabaikan? Sabah Sarawak harus dilayan dengan adil dengan mengembalikan kepada keadaan asal seperti apa yang termaktub dalam MA 63 tanpa dolak-dalik lagi. Enough is enough. Datuk Yang di-Pertua, sewaktu kerajaan warisan memerintah Sabah, kita bercadang untuk membangunkan pelabuhan di Kudat dan menyediakan sistem perhubungan lebih baik termasuk untuk memudahkan perdagangan antara wilayah ini dan negara di rantau Asia. Kudat terletak pada latitude 6.8873 dan longitude 116.8236, berada di kawasan yang sangat strategik. Dengan perpindahan ibu kota Indonesia ke Penajam, keberadaannya harus dimanfaatkan. Ianya dijangka membuka laluan dagang baru dan akan memanfaatkan kepada Borneo itu sendiri. Datuk Yang di-Pertua, dahulu laluan ini tidak begitu dilihat, tetapi bila ekonomi China mendunia, laluan ini bakal menjadi sibuk. Pelabuhan ini berpotensi untuk dibangunkan bukan saja untuk industri perkapalan, komoditi dan pelancongan, malah kedudukan daerah itu hampir dengan China, Jepun, Korea Selatan, Taiwan, Filipina, Hong Kong, Australia dan juga New Zealand membolehkan Sabah memanfaatkan produk-produk yang berpotensi untuk dipasarkan di luar negara. Kudat ada potensi menjadi seperti Singapura.
Kenapa kita tidak invest perkara ini lebih awal sebagai persediaan kita menjelang ibu negara Indonesia akan berpindah ke Pulau Borneo kelak? This is our opportunity to create more jobs and businesses in the surrounding areas. Dengan izin, termasuklah Kota Marudu, Kota Belut, Tuaran, iaitu daerah-daerah yang terletak di antara Kudat dan Kota Kinabalu. Saya bercakap mengenai trade route. Datuk Yang di-Pertua, patut kita iri hati dengan Jokowi bila mana beliau membangunkan Indonesia dalam tempoh 7 tahun tanpa fokus kepada Jawa lagi, bukan kepada Jakarta lagi. Begitu juga halnya dengan Malaysia. It's not always about Lembah Kelang anymore, tapi keseluruhan Malaysia itu sendiri, Sabah, Sarawak. Kita sepatutnya bangunkan infrastruktur dulu di tempat yang strategik, di tempat yang betul, dan kemudian ekonomi akan datang dengan sendirinya. Adakah kerajaan sedar bahawa nilai ringgit di Sabah tidak sama dengan di Semenanjung? Ringgit di Semenanjung dan Sarawak lebih tinggi nilainya daripada ringgit di Sabah. Manakan tidak? Harga makanan, harga perumahan, harga kereta dan kebanyakan barangan keperluan lebih mahal. Tetapi gaji minimum dan semua gaji adalah kurang berbanding dua wilayah ini di Malaysia. Lebih ringkas, terdapat sangat sedikit pekerjaan bergaji tinggi di Sabah kerana tiada PLC dan GLC Kerajaan Persekutuan Utama yang mempunyai ibu pejabat di Sabah. It is time to bring them to Sabah. Dengan kewujudan GLC dan PLC utama di Sabah, kita akan dapat limpahan ekonomi yang besar. Bukan sahaja peluang pekerjaan akan lebih banyak, malah secara tidak langsung akan dapat meningkatkan kesaling hubungan yang selama ini telah lama dipinggirkan oleh Kerajaan Persekutuan. Datuk Yang di-Pertua, pertumbuhan ekonomi tidak boleh dijana hanya menerusi pendekatan jangka pendek seperti pakej rangsangan. Ia turut memerlukan masalah jangka panjang. Struktur asas ekonomi ditangani dengan berkesan, termasuk pembangunan sumber manusia, pendidikan, pembangunan prasarana, teknologi dan juga produktiviti. Datuk Yang di-Pertua, sebanyak RM746 juta akan digunakan untuk menaik taraf sekolah-sekolah daif di Sabah, sebanyak 112 projek, dan Sarawak 165 projek telah diumumkan oleh Yang Berhormat Senator Menteri Keuangan dalam ucapan belanjawan 2022 pada Jumaat lepas. Cuma beberapa soalan saya masih belum terjawab sehingga ke hari ini. Saya pernah mohon sekolah-sekolah ini dimasukkan dalam cadangan RMK12 tapi tidak dijawab langsung walaupun jawapan bertulis. SK Tamu Darat, SK Melangkap, SK Mengkulat, SK Pandasan, SK Peladuk yang rata-rata sekolah ini melibatkan pembinaan bangunan gantian bilik darjah, blok pentadbiran, makmal sains, kantin dan lain-lain kemudahan. Saya ingin maklumkan di Dewan yang mulia ini, sekolah-sekolah yang saya sebutkan ini, Datuk Yang di-Pertua, masih lagi sekolah kayu selepas 58 tahun pembentukan Malaysia. Dan saya ingin tahu, adakah sekolah-sekolah ini dimasukkan dalam belanjawan 2022? Saya juga ada bertanyakan soalan mengenai status pembinaan Politeknik Kota Belud yang pernah diumumkan suatu ketika dahulu juga dalam bahas RMK12 tapi langsung tidak dijawab. Datuk Yang di-Pertua, 50 juta ringgit juga disediakan melalui Pusat Pembangunan Kemahiran Negeri seperti di Sarawak, Johor dan Pulau Pinang bagi meningkatkan tahap kemahiran TVET untuk 5,000 pekerja dalam bidang seperti kimpalan minyak dan gas, automasi perindustrian dan mekatronik. Kalau kita amati, kebanyakan industri ini berkaitan dengan wilayah Sabah, tapi kenapa Sabah tidak dimasukkan dalam peruntukan ini? Kerajaan Persekutuan mempunyai tanggungjawab keseluruhan untuk menggalakkan pelaburan domestik dan asing. Sabah kurang mendapat perhatian walaupun kami mempunyai kelebihan di dalam industri seperti minyak, gas dan kelapa sawit. Sabah tidak lama lagi akan menjadi pengeluar minyak terbesar dan mempunyai simpanan gas terbesar. Mengapa Sabah tidak mempunyai bahagian pelaburan yang saksama dalam kedua-dua bidang ini? Saya tidak pernah membaca atau mendengar kementerian ataupun mana-mana agensi persekutuan berkaitan mempromosikan pelaburan untuk Sabah.
Mengapa negeri di Semenanjung tanpa minyak, tanpa gas mempunyai banyak industri petrokimia seperti Melaka dan Johor? Kota Belud lagi dengan Selan, Kota Belud lagi mempunyai minyak. Terengganu dan Sarawak lebih digemari dengan banyak pelaburan petrokimia tetapi bukan di Sabah. Mengapa tidak mempromosikan SOGT? Mengapa tidak mempersiapkan Sabah dalam menghadapi ledakan limpahan ekonomi daripada negara jiran dan juga eksplorasi di Laut Cina Selatan? Alasan yang selalu diberikan mengapa peruntukan persekutuan untuk infrastruktur di Sabah adalah kecil kerana jumlah penduduk kami yang sedikit. Ini tidak sepatutnya berlaku. Ia sepatutnya berdasarkan sumbangan hasil Sabah kepada ekonomi negara. Sabah sepatutnya mempunyai sekurang-kurangnya satu lebuh raya bersamaan dengan lebuh raya utara selatan untuk menghubungkan semua daerah utama. Begitu juga kerajaan persekutuan hanya memberikan sedikit atau mungkin tiada perhatian untuk menggalakkan pelaburan dalam pembangunan pelancongan Sabah walaupun Sabah telah membina industri pelancongan yang sangat mengkagumkan. Datuk Yang di-Pertua, sebab itu saya tekankan beberapa kali dalam perbahasan saya, kita perlu invest perbelanjaan kita di tempat yang betul, di tempat yang strategik. Ini tidak, kita majukan pula Camp Paradise di mana kami di Kota Belud tidak punya ancaman pun. Tahukah Datuk Yang di-Pertua, sekiranya kawasan Camp Paradise ini dikurangkan saiznya, sebahagian kawasan latihan adalah merupakan pusat tadahan air yang menjadi sumber kepada kebanyakan penduduk Mukim Rosok Bangkahak dan mukim-mukim lain yang berdekatan. Datuk Yang di-Pertua, Sabah mempunyai bajet tahunan yang tersendiri. Malah kita terus-menerus mengikuti dan mematuhi rancangan Malaysia yang pertama sehinggalah ke RMK12 baru ini selama lebih 50 tahun. Namun dengan mengikuti model yang dirangka ini, di manakah kedudukan sosioekonomi Sabah sekarang? Sabah sepatutnya memiliki satu model ekonomi sendiri yang lebih sistematik, yang lebih teratur, yang mencerminkan potensi, peluang dan sosioekonomi Sabah itu sendiri. Justru kerajaan persekutuan perlu mengubah pendekatan lama dengan memberikan Sabah autonomi bagi mengurus sendiri dana ekonomi dan pembangunan agar jalan raya kami, bekalan air dan elektrik kami, sekolah kami dan infrastruktur asas kami dapat dibangunkan setara dengan wilayah lain di Malaysia. 30 Bagi orang Sabah peluang untuk merancang dan melaksanakan pembangunan di wilayah kami sebab kami lebih tahu apa keutamaan dan apa yang kami mau. Datuk Yang di-Pertua, Sabah sekian lama dijadikan political, saya tutup Datuk Yang di-Pertua, dijadikan political toy oleh pemain-pemain dan pemegang kuasa yang lebih berminat berpolitik daripada melaksana tanggungjawab memimpin dan membangunkan seperti mana yang diimpikan oleh bapa kemerdekaan Sabah Tun Mustafa. Eksesif politik ini melambatkan kemajuan yang sepatutnya Sabah boleh capai dengan kekayaan yang ada. In fact, they are willing Sabahans Party to this sinister agenda hanya untuk menikmati keselesaan sementara. Dalam keadaan begitu pun masih ada pakcik-pakcik politik yang mengikut atas berbagai alasan. Apapun alasan pakcik-pakcik sekarang ini hanya jadi bahan cemuhan dan juga ejekan. Janganlah perturunkan ajaran yang tidak betul kepada kami. Sekarang anak-anak muda sudah ramai yang berpengetahuan dalam pelbagai bidang dan boleh mengendalikan apa juga kekayaan dan aset negara. Sudah sampai masanya generasi saya diberi ruang dan peluang untuk mendepani dan menjadi peneraju Malaysia. Bak kata Obama, change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. Saya seru anak-anak muda di luar sana sahut cabaran ini untuk sama-sama menerajui Malaysia. Ayo kawan-kawan, kita boleh. Sekian, terima kasih.